Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dalam siri live bersama dengan saya di FB saya ini. Jadi insyaAllah saya akan cuba ambil peluang hari ini untuk berkongsi sedikit berkaitan kes sembelit ataupun dalam bahasa Inggeris dipanggil sebagai constipation. Sembelit merupakan satu masalah yang kerap terjadi di kalangan kanak-kanak lah, ataupun di senak peringkat umur, bahkan mungkin boleh berlaku di kalangan pesakit-pesakit dewasa sekalipun. Jadi ia terjadi apabila anak ataupun kanak-kanak itu tidak membuang air besar secara berkala. Kalau kita tengok dari segi definisinya lebih kurang daripada 2 kali seminggu. Kanak ni kalau kita katakan ia berlaku lebih kurang dalam 3 ke 27% kejadian di seluruh dunia, dan 25% daripada keseluruhan kanak-kanak yang berjumpa dengan pakar pediatrik ialah mereka yang mengalami masalah sembelit. Okey, jadi bila kita fokus tentang masalah sembelit ini, ia berpunca ataupun kalau tengok dari segi faktor risikonya, ia lebih kepada 3 perkara lah. Satu dari segi diet, yang kedua dari segi secara umum ataupun persekitaran, dan yang ketiga dari segi secara perubatan ataupun penggunaan ubat-ubatan. Okey. Jadi secara jelas kalau kita fokus, saya nak fokus kat sini lebih kepada dari segi diet dan juga dari segi persekitaran. Okey. Contoh kalau segi diet ni, bila kanak-kanak itu kekurangan 2 perkara. Satu dari segi serat, sayuran, dan yang kedua dari segi pengambilan air ataupun cecair yang berkurangan. Okey, jadi di situ kanak-kanak. Okey. Dan yang kedua dari segi faktor persekitaran ataupun faktor umum, ia berlaku satu apabila masalah kepada kanak-kanak yang mengalami masalah segi potty training dia ataupun latihan ketandas. Yang kedua, kanak-kanak untuk menahan ataupun tidak menghiraukan gesaan untuk membuang air besar. Yang ketiga, kanak-kanak itu seorang yang tidak aktif ataupun banyak duduk dalam tempoh masa yang lama, banyak main dengan smartphone ke ataupun bermain dengan gadget contohnya. Itu biasa perkara yang berlaku lah. Dan yang ketiga, mungkin boleh terjadi dan simptomnya. Satu, tanda dan simptom untuk masalah sembelit ni, ia lebih kepada satu, kekerapan pembuangan ataupun kekerapan untuk membuang air besar itu dia kurang daripada 2 kali seminggu. Kalau kita tengok yang normalnya sepatutnya lebih daripada 2 kali seminggu lah. Yang paling baik setiap hari berlakunya pembuangan, itu yang terbaik. Okey. Dan yang kedua, punca ataupun tanda dia kerap menahan diri daripada membuang air besar, sakit ataupun mengalami kesukaran dalam membuang air besar. Dan yang keempat, najis yang dihasilkan daripada proses perkumuhan itu dia kasar dan berdiameter besar. Okey. Kalau dari segi penggunaan, macam mana kita nak tentukan? Biasanya kalau saya di ward, saya akan lihat kepada satu chart yang dinamakan sebagai Bristol stool chart ataupun carta najis Bristol, yang dia mendefinisi penjaga itu najis yang dihasilkan anak dia itu dalam bentuk yang macam mana, daripada jenis 1 ataupun sehingga jenis 7 lah, ataupun jenis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang mana kalau 1 dan 2 tu, itu merupakan satu indikator kepada masalah sembelit. Manakala kalau dari segi 5, 6, 7 itu lebih kepada indikator masalah cerit-berit ataupun diarrhea. Okey. Jadi kalau kita melihat bila kita nak rujuk pesakit ataupun nak rujuk anak kita kepada doktor,
kalau boleh seawal mungkin lah, maksudnya bila kita kesan masalah sembelit itu di kalangan anak di dalam berlaku pada anak kita tengok tapi yang biasanya berlaku apabila kita merujuk kepada doktor ni, satu dia muntah-muntah ataupun dan yang paling jelas bila mana masalah itu berlarutan 2 minggu. Okey. Itu yang terbaik lah. Cuma bila berlaku muntah, bila berlaku demam, najis berdarah contohnya, itu sebenarnya mungkin ada masalah-masalah lain lah. Dan masalah sembelit ni tidak sahaja berlaku disebabkan oleh pergerakan usus itu tidak begitu baik pada anak tersebut. Okey. Jadi kalau kita nak bercakap dari segi satu dari segi perubahan tabiat, yang kedua dari segi rawatan perubatan, penggunaan ubat-ubatan, dan yang ketiga dari segi perubahan diet dan cara hidup. Ini di sesi yang kedua. InsyaAllah lepas ni jika berpulang saya akan cuba bagi tahulah apakah bentuk-bentuk makanan yang boleh kita lakukan kepada anak yang mengalami masalah sembelit ini, dan mungkin kita boleh mencadangkan beberapa formula yang bersesuaian, yang jika dilihat itu bersesuaian dengan keadaan anak-anak kita. Jadi kita bertemu lain kali insyaAllah. Saya tinggalkan dulu dan selamat berehat di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.